Five Power Defense Arrangement (FPDA) ditubuhkan pada 1 November 1971 sebagai kerjasama pertahanan serantau melibatkan Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand dan United Kingdom. FPDA ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kestabilan Asia Tenggara selepas era pengunduran tentera British yang menyebabkan kekosongan keselamatan di rantau ini. Penubuhan FPDA ini dipacu oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengunduran British yang menyebabkan kebimbangan keselamatan di Malaysia dan Singapura. Kedua, ancaman serantau termasuk konfrontasi Indonesia 1963 hingga 1966 dan isu keselamatan dalaman Singapura pada pasca pemisahan dari Malaysia. Yang ketiga ialah kelemahan pertahanan tempatan di mana kelemahan ini telah mendorong kedua-dua negara untuk mencari sokongan luar. Dan yang keempat ialah penggantian AMDA. FPDA ini menggantikan Anglo-Malayan Defence Agreement dengan bentuk kerjasama yang lebih luas dan tidak mengikat secara undang-undang. Dari sudut teori, FPDA mengaplikasikan Strategic Engagement Theory oleh Coty dan Foster 2004 yang menekankan penggunaan tentera untuk membina kepercayaan dan mencegah konflik, bukan semata-mata untuk peperangan. Selain itu, teori realism turut digunakan untuk memfokuskan kepada keperluan mempertahankan kelangsungan negara dan kepentingan kuasa semasa menghadapi ancaman serantau. Salah satu tonggak utamanya ialah latihan ketenteraan bersama yang meningkatkan kesediaan, pertahanan dan interoperability, iaitu keupayaan Angkatan Tentera negara-negara ini untuk beroperasi bersama secara lancar. Antara latihan utama yang dijalankan ialah Exercise Bersama 5, Exercise Suman, Warrior dan Exercise Elengaro yang merangkumi darat, laut dan udara. Latihan ini menyelaraskan sistem komunikasi, teknik dan prosedur operasi yang membolehkan tentera dari pelbagai negara bekerja sama secara efektif. Dalam konteks keselamatan semasa seperti ancaman bukan tradisional, contohnya keganasan rentas sepadan, serangan cyber dan isu Laut Cina Selatan, latihan FPDA memainkan peranan penting dalam memperkukuh kesiapsiagaan dan kerjasama pertahanan serantau. Bagi Malaysia dan Singapura, latihan ini turut menyokong sistem pertahanan udara bersepadu IADS yang penting untuk keselamatan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Kehadiran negara luar seperti Australia dan UK pula menunjukkan komitmen berterusan terhadap kestabilan Asia Tenggara. Akhir sekali, latihan ini juga menggalakkan pertukaran kepakaran, teknologi dan standard operasi yang menjadikan FPDA bukan sahaja platform ketenteraan tetapi juga satu bentuk diplomasi pertahanan yang mengukuhkan hubungan strategik jangka panjang antara 5 negara anggota. FPDA menjalankan latihan ketenteraan berkala seperti Exercise Bersama Shield and Air Defense Exercises atau ADEX yang membantu tentera negara anggota untuk bekerjasama dengan lebih baik dan berkesan. Ini bagi membina keupayaan bersama dan pada masa yang sama, ia dapat memberi mesej yang tegas kepada mana-mana kuasa luar bahawa rantau ini ia bersatu dan bersedia. Contohnya, dalam isu Laut China Selatan, ketegangan ini semakin meningkat akibat tuntutan maritim China. Kehadiran kapal atau pesawat pertahanan dari Australia dan United Kingdom melalui FPDA ini, ia dapat memberi isyarat kolektif bahawa Asia Tenggara ia tidak bersendirian dan ia mempunyai kerangka keselamatan yang aktif. Ini bukan bermaksud mencetuskan konflik, tetapi ia mencegah pencerobohan dan melindungi kebebasan pelayaran. Selain aspek ketenteraan, FPDA juga fokus kepada pembinaan keyakinan atau dalam bahasa Inggerisnya Confidence Building Measures
Langkah ini ia termasuk dalam pertukaran maklumat tentang keselamatan, komunikasi ketenteraan yang terbuka dan mesyuarat pertahanan secara berkala. Mengapa ia penting? Sebab negara anggota FPDA seperti Malaysia dan juga Singapura pernah ada sejarah politik yang sangat tegang. Jadi, usaha dalam membina keyakinan ini dapat membantu mengurangkan lagi kesalahpahaman dan membina kepercayaan antara negara dan pemimpin. FPDA bukan pakatan yang agresif, ia lebih kepada platform pertahanan yang inklusif dan seimbang, berbanding daripada pakatan yang lain seperti AUKUS yang kadang-kadang ia mencetuskan reaksi keras dari negara seperti China. Kesimpulannya, FPDA ia masih sangat relevan dalam dunia hari ini yang penuh dengan cabaran keselamatan yang kompleks. Ia membantu dalam mengukuhkan kerjasama, kepercayaan dan juga kestabilan serantau sambil ia memastikan Asia Tenggara ada suara yang kolektif di peringkat antarabangsa. Inilah kekuatan sebenar FPDA, ia bukan hanya melalui senjata tetapi ia melalui kepercayaan dan kesepaduan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesediaan atau respon dalam menghadapi ancaman moden. Dalam era globalisasi dan transformasi geopolitik yang pesat, keselamatan serantau menjadi keutamaan bagi negara-negara Asia Tenggara. Five Power Defense Agreements (FPDA) yang ditubuhkan pada tahun 1971 oleh Malaysia, Singapura, United Kingdom, Australia dan New Zealand memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan di rantau ini selepas pengunduran British dari Timur Suez. Oleh itu, terdapat 4 faktor utama. Yang pertama ialah serangan cyber. Keganasan rentas sempadan semakin mencabar. FPDA telah bertindak balas dengan memperluaskan skop latihannya dengan meliputi pertahanan cyber, perlindungan infrastruktur digital dan simulasi pemulihan data. Contohnya, negara seperti Australia dan United Kingdom telah berkongsi kepakaran dalam teknologi keselamatan digital dengan Malaysia dan Singapura bagi memastikan menangani penggondam antarabangsa. Usaha ini termasuklah sistem amaran awal, komunikasi satelit dan perlindungan sistem radar. Tambahan pula, latihan ketenteraan bersama yang dijalankan oleh FPDA seperti Bersama 5, Bersama Shield dan Suman Warrior meningkatkan kecekapan serta kesediaan negara anggota menghadapi serangan bukan konvensional. Latihan ini melibatkan simulasi serangan drone dan pengurusan bencana alam. FPDA bukan sahaja meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman fizikal, tetapi juga serangan kompleks era digital. Di samping itu, yang ketiga adalah FPDA turut berperanan dalam menstabilkan geopolitik Asia Tenggara, khususnya berkaitan ketegangan di Laut Cina Selatan. Walaupun FPDA tidak terlibat secara langsung dalam pertikaian wilayah, latihan ketenteraan dan kehadirannya di rantau ini menunjukkan sokongan terhadap kebebasan pelayaran dan keselamatan negara anggota. Contohnya, penetapan Integrated Air Defense System di Batu Wolf, Malaysia menjadi simbol komitmen jangka panjang FPDA terhadap pertahanan rantau ini. Akhir sekali, FPDA membantu menyeimbangkan pengaruh kuasa besar seperti China tanpa menjadi ancaman kepada mana pihak. Kehadirannya yang tidak konfrontasi namun berstrategik menghantar mesej bahawa rantau ini tidak boleh sewenang-wenangnya dikuasai oleh satu kuasa. Maka FPDA berfungsi sebagai perlindungan kestabilan serantau dan menyokong kestabilan prinsip maritim antarabangsa dengan pendekatan diplomatik dan pertahanan bersama. Kesimpulannya, FPDA kekal relevan dalam landscape keselamatan moden dengan memainkan peranan bukan hanya dari segi ketenteraan konvensional tetapi juga dalam menghadapi ancaman hibrid dan cyber. Saya akan mulakan dengan menjelaskan mengenai kedudukan FPDA dalam arsitektur keselamatan serantau, di mana FPDA ini mereka memainkan peranan yang penting sebagai pelengkap kepada mekanisme keselamatan yang sedia ada di Asia Tenggara, terutamanya bagi negara seperti Malaysia dan juga Singapura. Yang penting untuk kita fahami ialah FPDA ini mereka tidak bersaing, sebaliknya mereka melengkapi
rangkaian keselamatan seperti ASEAN, AUKUS dan hubungan dua hala dengan negara lain. Ini menjadikan FPDA sebagai satu mekanisme yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan landscape keselamatan serantau. Tambahan pula dalam persidangan FPDA kali ke-23 pada tahun 2025, di mana ketua-ketua pertahanan negara anggota menegaskan bahawa prinsip 3R sebagai hala tuju FPDA yang merujuk kepada remit, iaitu bidang tanggungjawab FPDA yang kekal fokus kepada kerjasama pertahanan. Yang kedua adalah relevance, iaitu memastikan FPDA terus relevan dalam menangani cabaran keselamatan semasa seperti ancaman bukan konvensional. Dan akhir sekali adalah reassurance, iaitu memberi jaminan keselamatan dan keyakinan strategik kepada negara anggota rantau ini secara keseluruhan. Dan oleh itu prinsip ini membuktikan bahawa FPDA bukan sahaja masih kekal relevan tetapi proaktif dalam memperkukuhkan kestabilan dan keselamatan serantau. Dan yang kedua adalah kecekapan operasi FPDA, di mana FPDA ini mereka menunjukkan kecekapan yang tinggi dalam menangani ancaman moden, terutamanya melalui pelaksanaan latihan ketenteraan tahunan yang bersifat kompleks dan tersusun. Dan menurut Ralph Amers pada tahun 2010, latihan seperti ini adalah kunci kepada kesiapsiagaan menghadapi cabaran keselamatan terkini. Oleh itu, kecekapan FPDA ini juga terbukti melalui keupayaan beradaptasi hasil struktur organisasi yang fleksibel antara negara anggota. Dalam persidangan FPDA kali ke-23, mana ketua-ketua pertahanan turut menekankan evolusi latihan seperti kerjasama SHIELD dan bersama lima. Kini latihan ini turut merangkumi aspek keselamatan maritim, anti keganasan serta bantuan keselamatan dan bencana. Yang menariknya di sini, penglibatan aset ketenteraan generasi baharu seperti pesawat F-35 dari Australia dan Carrier Strike Group dari United Kingdom dalam latihan bersama 5 pada tahun 2025. Ini menunjukkan betapa FPDA semakin bernilai dari sudut operasi. Oleh itu, ini membuktikan bahawa FPDA ini bukan sahaja sebagai bersedia menghadapi berbagai bentuk ancaman moden, tetapi memainkan peranan yang besar dalam menjamin keselamatan rantau Asia Tenggara. Cabaran yang dihadapi FDPA ialah cabaran struktur dan strategi, karena FDPA tiada perjanjian formal seperti NATO, jadi ia lebih bersifat konsultasi. Dan cabaran kedua ialah geopolitik dan sensitivitas rantau, karena masih fokus kepada ancaman konvensional, sedangkan kini kita berdepan dengan cabaran baharu seperti pandemik, jenayah, ringkas sepadan, dan perubahan iklim. Seterusnya, cadangan penambahbaikan FDPA, yaitu pengukuhan struktur operasi dan latihan, seperti pertahanan keselamatan moden. Seterusnya, meningkatkan keterangkuman negara serantau dengan melibatkan lebih banyak kerjasama dengan negara ASEAN melalui platform seperti Mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN Plus. Dan ketiga, memperkukuh diplomasi pertahanan, karena FDPA bukan sekadar pakatan ketenteraan, tapi perlu jadi platform dialog dan kerjasama, bukan perang. Secara kesimpulannya, FPDA memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kestabilan rantau Asia Tenggara. Ia bukan sahaja membina kepercayaan antara negara anggota, malah menyumbang kepada kestabilan politik dan kerjasama ketenteraan serantau. Walaupun tidak mengikat secara undang-undang, keupayaan FPDA untuk menyesuaikan diri dengan cabaran keselamatan moden menjadikannya mekanisme pertahanan yang fleksibel dan relevan. Dalam konteks geopolitik semasa yang semakin kompleks, terutamanya melibatkan kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China, FPDA berfungsi sebagai pelengkap penting kepada keseimbangan strategik di rantau ini tanpa memihak kepada mana-mana pihak. Justru, FPDA kekal sebagai tonggak utama dalam kerangka keselamatan serantau yang dinamik.
Walaupun FPDA bukanlah pakatan pertahanan rasmi seperti NATO yang mengikat ahlinya dengan klausul pertahanan bersama, namun komitmen negara anggotanya dalam latihan ketenteraan tetap konsisten. Hal ini kerana FPDA menawarkan satu bentuk kerjasama pertahanan yang unik. Ia lebih fleksibel, tidak mengikat secara formal, tetapi tetap memberikan ruang untuk negara-negara anggotanya menyelaras keupayaan ketenteraan, perkongsian maklumat dan membina kepercayaan strategik. Latihan seperti exercise bersama SHIELD and exercise Human Warrior bukan sahaja menguji tahap kesiapsiagaan, tetapi juga meningkatkan interoperability antara tentera 5 negara. Dalam konteks Asia Tenggara yang kompleks dan berbilang kepentingan geopolitik, FPDA menyediakan ruang kerjasama yang tidak mencetuskan kebimbangan negara jiran kerana sifatnya yang defensif dan tidak memihak. Komitmen kepada FPDA juga mencerminkan nilai diplomasi pertahanan di mana negara anggota dapat menunjukkan bahawa mereka serius dalam menjaga keselamatan serantau tanpa perlu membentuk blok keras seperti NATO. Jadi, walaupun tidak rasmi, peranan FPDA dalam memupuk kestabilan dan kepercayaan serantau sangat signifikan. FPDA pada asalnya memang lahir dalam konteks penjajahan. Apabila British berundur dari Asia Timur dan memerlukan satu bentuk jaminan keselamatan untuk Malaysia dan Singapura. Namun, sejak 1971 sehingga kini, FPDA telah melalui evolusi yang ketara daripada imej penjaga warisan kolonial kepada satu mekanisme keselamatan moden dan dinamik. Perubahan ini berlaku melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, pengubahsuaian skop dari hanya ancaman konvensional kepada juga merangkumi ancaman bukan tradisional seperti keganasan, serangan cyber dan bencana alam. Kedua, pendekatan konsensus yang digunakan dalam membuat keputusan untuk menjadikan FPDA lebih inklusif dan responsif terhadap keperluan semua anggotanya. Dan yang ketiga, kerjasama praktikal dalam latihan bersama dan pertukaran kepakaran, misalnya latihan tempur darat, udara dan laut secara berkala menunjukkan bahawa FPDA bukan ketinggalan sejarah semata-mata, sebaliknya platform aktif untuk adaptasi strategik. Kelebihan terbesar FPDA ialah pendekatannya yang tidak konfrontasi dan tidak bersifat pakatan strategik yang memihak. Berbeza dengan AUKUS yang sering dilihat sebagai usaha menyaingi pengaruh China secara terbuka. Pendekatan FPDA lebih diplomatik, neutral dan tertumpu pada pembinaan kepercayaan dan perkongsian kapasiti. Dalam konteks Asia Tenggara yang sensitif terhadap sebarang bentuk hegemoni atau campur tangan kuasa luar, pendekatan FPDA diterima baik kerana ia tidak mengganggu keseimbangan kuasa serantau. Ia juga tidak memaksa negara anggota untuk memilih satu pihak dalam konflik geopolitik, sebaliknya membuka ruang perbincangan yang strategik secara inklusif. Selain itu, pendekatan latihan FPDA yang melibatkan semua 3 domain utama seperti darat, udara dan laut telah memperkukuh keupayaan pertahanan tanpa mencetuskan ancaman persepsi kepada jiran serantau. Ini penting kerana kestabilan Asia Tenggara banyak bergantung pada persepsi kolektif terhadap niat dan tindakan negara. Jadi, FPDA menawarkan satu model iaitu pertahanan bersama tanpa provokasi, iaitu mengukuhkan keselamatan tanpa perlu mengorbankan hubungan diplomatik atau memarakkan ketegangan.